وسخر له هذا الوجود لحكمة أرادها. وصلى الله وسلم على مظهر الخلافة العظمى في هذا الوجود سيدنا محمد الذي أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، والذي أرسله للعالمين رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، واجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم إنا نشهدك أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأوضح الحجة وتركنا على المحجة لا يزيغ عنها إلا مظلم الفؤاد. اللهم اجزه عنا خير الجزاء، وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وأبلغه عنا تحية وسلاما. اللهم أبلغ عنا سيدنا محمدا تحية وسلاما، وأقر عينه فيما تجريه على أمته من اللطف، واجعلنا ممن يدخلون السرور على قلبه في كل ما نعمل ونقول وننوي، يا أكرم الأكرمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini dengan hikmah kehendak mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menghendaki untuk kita menjadi khalifah di atas muka bumi ini, yang mana cakrawala ini, alam semesta ini ditaskhirkan, ditundukkan, dipatuhkan oleh Allah untuk manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah. Salawat dan salam kepada seorang yang telah dipilih untuk menjadi penghulu kepada seluruh khalifah di atas muka bumi ini, yang diutus oleh Allah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan kepada alam semesta ini. Ya Allah, berikan ganjaran kepada Nabi Muhammad SAW seperti mana Engkau ganjar para Nabi yang Engkau utus untuk menyampaikan risalah dan amanahmu kepada umatnya. Ya Allah, kami menjadi saksi bahwasanya baginda Rasulullah telah menyampaikan risalahmu dan telah menyampaikan amanah yang Engkau telah pikulkan kepadanya, yang tidak akan tersesat bagi sesiapa yang berpegang kepada risalah yang dibawa oleh beliau, kecuali orang yang hatinya telah ditutup dan digelapkan untuk memahami akan risalah tersebut. Ya Allah, berilah kepada baginda Rasulullah al-wasilah dan yang telah Engkau janjikan, serta derajat yang tinggi yang telah Engkau pula janjikan. Ya Allah, sampaikan salam dan salawat kami kepada beliau. Ya Allah, jadikanlah beliau sentiasa senang berada di alamnya. Ya Allah, sampaikanlah kepada beliau perkara-perkara yang dapat menggembirakan hati beliau daripada nasib yang dialami oleh umatnya. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir di sini dalam golongan orang-orang yang menjadi sebab untuk menggembirakan beliau dalam perkataan, dalam perbuatan, dan juga di dalam niat. طلب أن يكون موضوع هذه المحاضرة متصلا بتحديات العولمة للشباب، لا سيما من يطلبون العلم منهم. وفي البداية نذكر أن قاعدة فقهية كنا نقرأها في البدايات على أشياخنا تقول: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولهذا نحتاج إلى نبذة من التصور الموجز للعولمة والمقصود في هذه المحاضرة من تحدياتها. العولمة هي مرحلة نعيشها اليوم ارتفعت فيها الحواجز بين الأقاليم، وسهل فيها التواصل بين البشرية جمعاء، أو بمعنى أدق من يمتلك وسائل التواصل التي تيسرت وتسهلت للناس. وصار بهذا التداخل بين الناس في العالم
آثار منها التفاعل بين البشر، التداخل بين ثقافاتهم، التواصل فيما بينهم البين. أثر ذلك على مفهوم المحلية، أي لم تعد هناك قوة لخصوصية بلد بعينها أو ثقافة بعينها، ولهذا الشان لهذا الحال انعكاسات على مختلف جوانب الحياة، فمنها الجانب السياسي ومنها الجانب الاقتصادي ومنها الجانب الثقافي، والأخير هو الذي أود الحديث عنه في مجلسنا هذا. الجانب السياسي والجانب الاقتصادي كثر المتحدثون عنه وهو ليس باختصاص، لكن الجانب الثقافي قل اعتناؤنا وتنبهنا إلى آثاره. وقبل الخوض في هذا المعنى أود أن أذكركم أو ألفت أنظاركم إلى أن هذا المجلس نود أن يكون الغالب فيه هو لغة الحوار فيما بيننا، لهذا سيكون الحديث رؤوس أقلام كما يقولون، يثريها الحوار معكم وتثريها أسئلتكم. Telah diminta pada majlis kita hari ini adalah untuk berbincangkan tentang globalisasi dan cabaran-cabarannya kepada penuntut ilmu atau kepada kaum muda, secara khasnya adalah penuntut ilmu. Pada permulaannya saya ingin mengingatkan satu kaidah yang ditetapkan yang telah kita pelajari daripada para masyayikh tentang satu kaidah, yaitu al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Menghukum sesuatu perkara itu adalah hasil daripada kajian atau tasawur seseorang itu. Dengan tasawur itu dapat menghukum kepada sesuatu. Jadi hukum itu lahir daripada tasawur seseorang. Sebelumnya saya ingin masuk kepada satu ulasan ringkas berkenaan dengan masalah istilah al-aulamah atau globalisasi, yang pada majlis ini yang akan diperbahaskan adalah cabaran-cabaran tentang arus globalisasi itu. Maka saya ingin memberitahukan bahwasanya globalisasi adalah merupakan satu marhalah, satu peringkat yang membawa seseorang itu kepada pemahaman-pemahaman seperti mudahnya untuk berkomunikasi antar sesama manusia dengan pelbagai budaya, pelbagai negara, pelbagai tempat. Sistem komunikasi yang mudah sehingga dapat bertukar komunikasi antara satu tempat kepada yang lain dalam pelbagai bidang dipahami sebagai satu globalisasi. Pemahaman seperti ini adalah melahirkan bahwasanya tidak ada di situ satu budaya yang hanya tetap kepada satu negeri atau satu bandar ataupun mana-mana tempat, oleh kerana percampuran di dalam budaya dengan wasilah yang memudahkan kita untuk saling berhubung ataupun berkomunikasi dalam budaya, dalam politik, dalam ekonomi, menjadikan perkara itu adalah merebak ataupun menjadi satu pemahaman tersendiri yang dinamakan adalah al-aulamah. Tak ada satu budaya milik satu negeri dan lain sebagainya, karena adalah percampuran yang berlaku dengan kemudahan perantara yang memudahkan kepada antara negara untuk saling berhubung dalam berbagai bidang. Telah banyak orang berbicara tentang masalah politik, tentang masalah ekonomi, akan tetapi yang saya ingin tekankan dalam majlis kita, dan ini adalah perkara yang kurang diambil perhatian untuk diperbincangkan, adalah janib thaqafi, yaitu bahagian budaya itu sendiri. Kerana banyaknya orang berbicara tentang ekonomi dan juga masalah politik. Sebelum saya masuk untuk berbicara tentang budaya itu sendiri, maka saya ingin mengingatkan semua yang hadir di sini bahwasanya majlis kita pada hari ini adalah, saya ingin lebih menekankan antara saya dengan semua yang hadir ini untuk lebih banyak hewar atau diskusi
satu dengan yang lain dengan soal jawab. Tetapi dalam mukadimah ini saya ingin memberikan poin-poin tertentu untuk menjadi bahan renungan kepada kita, dan daripada poin-poin itu boleh kita panjangkan dengan discussion selepas saya menyampaikan. إذا اتفقنا بأن العولمة أزالت الحواجز بين الشعوب، بين الثقافات، بين الأمم، فللوهلة الأولى يمكننا أن نرى جانبا مشرقا في ذلك، وهو أن العالم كله قد تحول إلى سوق للثقافة، بمعنى من كانت بضاعته أجود ومقدمة بطريقة أفضل فهو الذي سيكسب في مثل هذا السوق. إن كانت الثقافة، إذا كنت أنت تمتلك ثقافة وكانت ثقافتك راقية متجددة قوية مقنعة، وكانت لديك الأساليب الصحيحة في إيصال ثقافتك، فالعولمة بالنسبة لك سوق رابح، لأن ثقافتك ستنتشر في العالم. Bila mana kita bersepakat bahwasanya di dalam memahami globalisasi itu adalah meruntuhkan penghalang yang menghalang kita untuk berkomunikasi antara kita dengan sesiapa saja yang ada di alam semesta ini. Tiada lagi penghalang, baik di dalam budaya, dalam apa saja, tiada lagi penghalang. Maka dalam hal ini kita dapat memahami bahwasanya globalisasi ini kalau boleh digambarkan adalah merupakan satu market yang bersifat mendunia, market yang terbuka, pasar yang terbuka. Sesiapa saja yang mempunyai barang yang elok, yang bagus, yang produktif, yang indah, maka barang itu bila mana dipasarkan akan mendapatkan customer, yakni pembeli ataupun orang-orang yang ingin memanfaatkan barang itu sendiri adalah semakin banyak, karena barang yang kita ada adalah barang yang amat baik dan amat indah ataupun banyak disukai oleh orang lain. Karena terhalang, karena hilangnya pemisah antara kita dengan berhubung dengan semua yang ada di atas muka bumi ini, ulama boleh dipahami adalah merupakan satu market yang besar untuk kita mengajukan barang yang ada dengan kita untuk dapat diterima oleh semua manusia yang berada di atas bumi ini. Kalau Anda mempunyai satu budaya yang indah dan baik dan dapat meyakinkan kepada orang lain untuk diterima dengan cara yang boleh diterima juga, maka Anda adalah merupakan satu peniaga atau penyampai kepada budaya yang baik ini, dan akan tersebar pemikiran Anda tentang pemahaman budaya yang ada dengan Anda untuk diterima oleh orang di masyarakat dunia ini. بل إننا نستطيع أن نرى من خلال ملامح الإمكانيات التي أتاحتها العولمة اليوم للتواصل مع العالم معنى من معاني قرب تحقق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها. زويت أي جمعت لي، زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها، هو الذي نفسي بيده لن يبقى فيها بيت شعر أو حجر أو مدر إلا دخله ديني بعز عزيز أو بذل ذليل. Kalau kita dapat melihat apa yang tadi dijelaskan tentang aulamah itu sendiri, yakni bermakna tiadanya penghalang untuk berkomunikasi dengan sesiapa saja, maka kita akan dapat menjadikan ini sebagai sebab untuk kita menyampaikan apa yang telah datang daripada baginda Rasulullah dan dapat membuktikan kebenaran hadis Nabi Muhammad SAW yang memberitahukan kepada kita bahwasanya zuyat diyal ardu, yakni telah dilipat ataupun dikumpulkan dunia ini untuk aku di timur dan juga di barat. Artinya adalah dihimpunkan untuk dapat dimasuki agama Nabi Muhammad SAW. Demi jiwaku yang berada di tangannya, kata baginda, tidak ada rumah di atas bumi ini yang terbuat daripada tanah ataupun daripada dedaunan ataupun daripada apa saja, melainkan agama aku ini akan masuk ke dalam rumah itu, baik dengan dibantu oleh seorang yang membantu ataupun dengan dibantu ataupun tidak. Agama ini akan masuk, akan sampai kepada setiap tempat yang ada di atas muka bumi ini. Ini adalah merupakan satu pembenaran kepada hadis Nabi SAW
tenggelam tentang apa yang kita saksikan di alam kita sekarang. ما تيسر من أدوات التواصل اليوم، الوسائل الإعلامية، الإعلام الاجتماعي كما يسمونه السوشيال ميديا، أصبحت اليوم القدرة على إيصال أنوار الدعوة المحمدية، على إيصال خيرات هذه الثقافة إلى العالم متاحة. أتكلم الآن وبالإمكان أن يكون هناك بث فيوجد ناس يستمعون إلى هذا الحديث في الولايات المتحدة وفي الهند وفي أفريقيا وفي دول العرب وفي أوروبا الغربية والشرقية في روسيا في الوقت الذي أتكلم فيه معكم، أو بعد ساعة أو ساعتين لمن لا يناسبه الوقت سيجدها في الموقع في صفحة الإنترنت ويستمع إليها. إذا المكنة الآلة أصبحت موجودة. Dengan kemudahan wasailul i'lam sekarang, teknologi yang baru sekarang yang lebih memudahkan kepada kita untuk berhubung dengan sesiapa saja yang ada di alam ini, yang lebih dikenal dengan social media, adalah merupakan satu sarana untuk menjadi sebab kepada kita menyampaikan dakwah yang telah datang dengannya baginda Rasulullah dan kebaikan yang telah datang dengannya tentang hakikat kebenaran dan kebajikan yang datang dengannya baginda Rasulullah. Seperti mana majlis kita pada hari ini adalah mungkin disaksikan oleh orang yang berada di US, di India, di Afrika, di negara-negara Arab ataupun di Rusia ataupun di Europe. Pada saat yang sama kita berada di sini, yang berada jauh daripada kita pun dapat menyaksikan. Bahkan kalaupun tak sesuai masa timingnya dengan kita, maka mereka dapat menyaksikan pada waktu yang lain. Ini menunjukkan ketiadaan pemisah di dalam hubungan antara kita dengan alam ini. وهذا نوعا ما يعني يحصل الآن، لكن لا نستطيع أن نكون صادقين مع أنفسنا إذا توقفنا عند هذا الحد من النظرة، لأن الغالب على المؤشرات اليوم خلاف ذلك، وهو أن الكثير من شبابنا يشعرون بالتشتت أمام الكم الهائل من المعلومات التي تصب على رؤوسهم وعلى نفوسهم صبا. فالتشتت مظهر من مظاهر انعكاسات هذه المرحلة التي نعيشها. هناك اضطراب، إضافة إلى التشتت الفكري هناك اضطراب نفسي في الصراع في نفس الشاب منا في التعامل مع الوسائل التي أتيحت. كيف يأخذ المعلومة الأنسب؟ كيف يزن المعلومة؟ كيف يقبل هذه ويرفض تلك؟ هناك معنى آخر. أثر الأبواب التي فتحت له على النفس ليس فقط العقل، لأن الإنسان ليس مجرد عقل، ليس آلة حاسوب كمبيوتر تدخل عليه معلومة يحللها ويعطيك نتيجة حيادية. لا، الإنسان يوجد فيه مع العقل نفس. النفس فيها رغبات، فيها شهوات، فيها مطامع، فيها مخاوف، فيها انفعالات وتفاعلات مع ما يحصل حواليها. هذا الانفعال والتفاعل يؤثر حتى على العقل، يؤثر على التفكير الذي يشعر في مجتمعه بالكبت والمنع من كل شيء يريده دون إقناع دون إفهام. ما أن تأتي هذه الوسيلة وتنفتح لا إلا ويبحث أول ما يبحث عن الشيء الذي كان ممنوعا منه في السابق، إن كان هذا الشيء عقليا أو غريزيا شهوانيا أو تواصليا أو تعارفيا أيا كان، فأول ما سيسارع إليه لما يفتح له الباب البحث عن الشيء الذي كان ممنوعا منه. إذا التفاعل معها ليس فقط تفاعل عقلي، أيضا مع التشتت العقلي عندنا مشكلة الارتباك النفسي الذي يواجهه الشباب، القلق الذي يعقب هذه المرحلة. في البداية فرح ودخل إلى هذا العالم، ثم بعد ذلك بعد أن قطع شوطا فيه عاد بحالة من القلق. كيف يتعامل مع هذا الكم الكبير من المعلومات؟ كيف يتعامل مع هذا الكم الكبير من التواصلات؟ كيف يتعامل مع سرعة تغير الأحداث وتتابع الأحداث؟ لأن من آثار التواصل الموجود في عصر العولمة الذي أنتج شيئا جديدا وهو سرعة تتابع الأحداث. في أيام الصغر كنا نسمع في السنة الواحدة حدث أو حدثين كبار، اليوم على مدار ساعة تسمعون أحداثا كبيرة. لا نقول أنها كثرت فقط،
بما أنك تطلع عليها في وقت حدوثها أنت ستتفاعل معها سريعا، وردة فعلك تجاهها ستقابل بردة فعل على فعلك أنت، ثم أنت سترد على من رد عليك، فأصبحت التفاعلات أسرع مما كانت عليه، فصارت الأحداث تمضي سراعا. فقبل أن تفكر في الحدث الذي يحصل أمامك، وقبل أن تفكر كيف تتصرف معه، يأتي حدث جديد، وتأخذ فترة إلى أن تستوعب هذا الحدث الجديد وتفكر كيف ستتصرف معه، يأتيك حدث ثالث ورابع وخامس، حتى قالوا أن وكالات الأنباء العالمية تنقل في اليوم الواحد 6 ملايين معلومة تقريبا، 6 ملايين معلومة في اليوم تصبح في متناول يدك تقريبا. فأصبح هناك ارتباك، فصار عندنا 3 أنواع من الارتباك: ارتباك عقلي بكثرة المعلومات، ارتباك نفسي في التفاعل مع الفرص ومع التحديات ومع المخاوف مع القلق مع الشهوات مع الرغبات، ارتباك في التصرف في الصلة بما يحيط بك، كيف ستكون ردة فعلك تجاه ما يجري. Apa yang disampaikan tadi adalah menyentuh kepada apa yang berlaku di sekeliling kita ini, daripada perkara-perkara yang menyentuh kepada akal dan fikiran kita adalah bukan hanya kita berhenti di dalam menilai sesuatu yang ada nyata di hadapan kita dan berhenti kepada apa yang kita nampak untuk memberikan penilaian itu sendiri. Bukan hanya berhenti di situ sahaja. Tetapi yang amat disesali adalah yang berlaku kepada ramai kaum muda adalah banyak berhenti di situ. Hanya melihat fenomena yang berlaku di hadapan mereka dan fokus kepada apa yang berlaku kepada fenomena itu sendiri yang menyentuh kepada akal, fikiran dan perasaan kaum muda itu khususnya, maka akan berlaku kecelaruan di dalam akal, fikiran seorang pemuda itu disebabkan oleh kerana terlampau banyaknya informasi yang masuk kepada akal fikiran mereka, sehingga banyaknya informasi ini mengganggu kepada cara berfikir mereka, dan cara berfikir mereka akan menjadi bercelaru karena terlampau banyaknya perkara-perkara informasi yang diterima oleh akal fikirannya, sehingga informasi itu semakin banyak dan tidak mampu untuk menerima seluruh informasi itu, akan mengganggu kepada perasaannya, kepada hati dan jiwa seseorang itu, sehingga berlaku di dalam hal ini kecelaruan di dalam berfikir, kecelaruan di dalam jiwa manusia.